bila datang sini terus jatuh cinta. Cuba tengok suasana dia kan. Kehijauan cantik, suasana pengajian di sini. Dan boleh tengok ada satu pembangunan yang sedang pesat didirikan. Mereka sedang melakukan proses pembinaan satu kompleks bagi sekolah rendah. Tafiz memang dah ada beberapa generasi dah. Sistem pondok juga diamalkan di sini. Jadi insya-Allah kita sama-samalah mengambil peluang. Bukan kerana mereka memerlukan kita, tapi kita memerlukan mereka kerana dengan kita menyumbang, kita yang dapat lebih daripada mereka. Mereka mungkin boleh siapkan bangunan, tapi kita dapat apa? Kita boleh siapkan kediaman kita di dalam kubur, insya-Allah tempat yang selesa bila di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebab bila kita menyumbang kepada tempat-tempat sebegini, dia menjadi satu wakaf. Jadi alhamdulillah. Nikmat iman dan nikmat Islam, alhamdulillah kita berhimpun pada tengah hari yang indah ni tuan-tuan sekalian, masih di bulan Zulhijjah. Moyang kita orang Melayu menggelarkan bulan ni bulan haji tuan-tuan sekalian, bulan haji. Biasa kita mendengar kalimah-kalimah daripada lafaz talbiyah di bulan Zulhijjah, penghujung bulan Zulqa'dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Tiada suatu sekutu buatmu ya Allah. Cuma tahun ni tak ramai lah dah, 1000 orang je tuan-tuan sekalian terpilih. Kita pun tak boleh ke mana, tak keluar negara tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Zulhijjah ni banyak dan syarat peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sepanjang sejarah Islam. Zulhijjah tuan-tuan sekalian menyaksikan rombongan haji daripada Madinah seramai 350 orang yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Dibawa juga sebanyak 35 ekor, minta dibanyak juga 25 ekor unta untuk disembelih. Rombongan ini tak diikuti oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan arti kata Nabi tak pergi Mekah tahun 9 Hijrah. Awal hal orang Islam ni tuan-tuan boleh pergi Mekah dah. Mengapa Nabi tak pergi? Tengok tuan sekalian Berlaku Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah, tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Bersama-sama 10,000 orang tentera Islam, Makkah atau Bakkah ditawan tanpa perang, tanpa tumpah darah. Sebab mereka telah melanggar Sulh Hudaibiyah, melanggar perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Berlaku perang Banu Bakar sekutu Mekah dengan Banu Khuza'ah tahun 8 Hijrah. Mekah tolong Banu Bakar sekutu mereka. Mekah tolong Banu Bakar. Sedangkan Banu Khuza'ah bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah walaupun kafir Banu Khuza'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adalah peluang paling baik untuk diajar Mekah yang khianat. Maka Nabi juga melihat dari unjuran risikonya tuan-tuan, Mekah ni tokoh-tokoh besar ramai juga dah memeluk agama Islam. Contohnya Khalid Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Contohnya Amr Al-As masuk Islam tahun 7 Hijrah. Kepala-kepala ni, panglima-panglima tuan-tuan. Maka Nabi dengan 10,000 orang tentera Islam bergerak. Nabi tak beritahu sahabat-sahabat tentera ke mana mission, ke mana misi ni. Sahabat-sahabat ikut je. Sampai pergi Mekah waktu malam, barulah sedar Mekah ni target. Dan Nabi tak terus serang. Nabi pernah bersabda, Al-harbu khid'ah. Al-harbu khid'ah, peperang itu tipu daya. Nabi suruh setiap orang tentera Islam pasang 3 unggun api, dah kali 10,000, 30,000. Terang benderang pergi Mekah pada waktu malam yang disangka keramainya jumlah tentera Islam oleh musyrikin. Demoralize, lemah semangat dah. Sebab perang-perang yang berlaku sebelum mereka ramai, berlipat kali ganda kalah perang Badar. Yang kita sebut di sini, cuma tahun ni tak ada tazkirah Ramadan. Tahun lepas Ramadan, ingat tuan-tuan. Sidang Jumaat baca Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Menang. Kita ingat minggu ni peristiwa apa? Hari tasyrik takbir lagi, perang Azab. Allahu akbar wa nasara abda wa azza junda
wa zamal ahzab wa Allahu akbar, Allahu akbar. 10,000 tentera Ahzab. Kafir Mekah bergabung, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah, 10,000 orang. Tentera Islam 3,000, menang tentera Islam. Ini yang memudahkan kisahnya tuan-tuan, bagaimana Nabi masuk dengan tentera Islam ke Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Orang Mekah tunduk, memandang ke arah bumi dah. Tengok ujung kaki dah, apakah bentuk hukuman Nabi akan jatuhkan kepada mereka di atas jenayah dosa mereka, perlawanan mereka dengan Islam. Rasulullah tak begitu. Rasulullah pemaaf. Nabi tawarkan pengampunan bagi siapa yang melindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari pak saudara Nabi nama Al-Abbas. Al-Abbas bercadangan, wahai Rasulullah, kamu tahu Abu Sufyan yang gemar akan pada pujian, yang gemar akan pada kemegahan, maka kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Nabi ni ambil pandangan pak saudara Nabi. Kita ni tuan-tuan kena dengar pandangan orang lain, ambil pandangan orang lain, kena berbincang. Nabi pernah ambil pandangan rumah Nabi Ummu Salamah. Ummu Salamah ingat peristiwa Hudaybiyah tahun sekalian, sulh Hudaybiyah. Nabi bertahalul lebih awal banding sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat pun ikut sebab inilah cadangan Ummu Salamah. Kali Nabi ambil cadangan Al-Abbas. Nabi bilang bahawa siapa yang melindung di Kaabah maka dia akan selamat. Bahawa siapa yang melindung rumah Abu Sufyan maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup dalam pintu rumah juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Jangan. Nabi nak ampunkan semua orang. Bijak tak? Bijak tuan-tuan. Abu Sufyan ni dengar Rasulullah letak nama daripada tempat yang tinggi, muliakan dia. Dia pula pemimpin, tuan-tuan, lawan Islam, lawan Rasulullah. Walau Rasulullah ni bekas menantu dia. Tersentuh hidayah. Abu Sufyan telah memeluk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Berbondong-bondonglah orang Mekah memeluk agama Islam. Tu yang kita baca Quran tu. Ibu, tuan-tuan baca Al-Quran. Surah apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Sampai akhir itu kisah pembukaan kota Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka mereka berbondong-bondong masuklah agama Allah. Cuma hak degi ada 80 orang. Ikut catatan sejarah 80 orang tuan-tuan sekalian. Hak degi babe kata Kelantan Terengganu, bukan babi. Tambah degi ketegak kata Kedah. Tuan-tuan sekalian, 80 termasuk Safwan bin Umayyah. 80 orang ni lah tuan sekalian, mereka masih di Mekah dan mereka buat haji, manasik haji jahiliah, jahalatun, bodoh, jahil dalam arti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Jadi Nabi tak begitu tuan-tuan, sebab Nabi tak suka dengan manasik haji jahiliah. Penganut agama wasani, agama semberhala, mereka datang ke Mekah buat haji cara jahiliah. Jahalatun, bodoh, jahil. Contoh apa tuan-tuan? Kita tawaf, mereka tawaf, tapi tawaf mereka telanjang, bogel. Orang lelaki tawaf siang telanjang, perempuan tawaf pada waktu malam telanjang. Mak Skoden jenuh. Mujur tak ada YouTube, tak ada jual CD pasar malam. Dah tuan-tuan, karuk dengan lafaz syirik mereka. Bahkan mereka buat sembelihan korban, darah mereka lomok pada di Kaabah. Kita ni orang Islam ni haji ni dak pembersih kita ni tengok. Dak siap masjid sedia apa tuan-tuan sekalian? Hand sanitizer. Dah kita wuduk lagi. Oh, kita Islam jaga. Tak makan sebarangan. Orang kafir makan belaka, membojol lalu melintas sapu. Kelawar makan beruk kera biawak. Kita tak makan. Ubat kuat tuan-tuan. Tuan-tuan, pengotor tuan sekalian. Pengotor. Kita Islam jaga subihan. Semalam kita bersedapan dengan isteri. Mandi wajib. Tak. Bunyi bersih kita bersih semua. Badan kita bersih. Itu orang Islam wuduk lagi. Perbaru wuduk lagi. Macam-macam. Allah bersih orang Islam tuan sekalian. Jadi mereka darah tu lomok pada di Kaabah. Jahil mereka. Jadi Nabi tak pergi haji tahun 9 Hijrah. 350 orang bersama Sayyidina Abu Bakar, tuan sekalian. Keluar daripada Madinah, Allah Subhanahu wa taala turun ayat-ayat Quran daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah atau surah Al-Barra melepas diri. Ini istimewa apa surah ni tuan-tuan sekalian, sidang Jumaat sekalian? Tak payah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan lepas surah Al-Anfal. Kalau nak baca sambung tu tuan-tuan, sambung bara'atun minallahi wa rasulih. Dah. Jadi Nabi suruh sahabat panggil Sayyidina Ali karramallahu wajah. Mengapa Sayyidina Ali?
Inilah tokoh yang dikasihi oleh Nabi dan kuat ingatan, kognitif dia baik. Kita kenal kawan kita siapa dia kuat ingatan, siapa dia lemah ingatan. Dah. Kawan-kawan kita kenal. Ni kuat ingatan ni, sahabat kita ni. Ingat macam-macam cerita. Hak kita pergi musafir 15 tahun lepas di mana, di Beirut. 15 tahun lepas. Dia pun ingat balik satu cerita. Oh, ingatnya. Ingat tuan-tuan sekalian. Saya sebut Beirut tu ingatlah sebab saya pun 2006 masa kejadian pembunuhan Pierre Guimeye saya ada tuan-tuan. Oh, takut bah. Semangat ingat pasal Beirut, ya Allah tuan-tuan. Tak. Bencana COVID-19 tak habis lagi. Kena macam ni pula. Saya pagi kemarin tu terbayang dah tentang Israel, tentang Mossad tuan-tuan sekalian. Cerita lebih-lebih sikit lagi kena ban pula live ni tuan-tuan sekalian ni. Ingat tuan-tuan sekalian, saya begitu masa Pierre Guimeye kena bunuh. Di Beirut tuan-tuan sekalian kena perintah berkurung. Takut tuan-tuan. Dapat Dimash dengan arwah Ustaz Taliban, Ustaz Nazli Musa tuan sekalian. Lepas jumpa Dr. Musa Marzuq, dapat Dimash naik tu pakai kereta sewa taksi Batman Forever besar tu. 6 orang muat tuan sekalian tu. Berapa jam sampai ke Beirut, sudah. Tengok orang sepi, askar dengan kereta kebal. Kita duduk di Malaysia ni tak pernah suasana macam ni. Tak, kereta kebal, tentera berkawal. Kata apa hal ni? Rupa daurat perintah berkurung. Pierre Guimeye kena bunuh tuan sekalian. Mana tu daripada tingkat 7 hotel dan kami tak dibenarkan keluar oleh Syekh Ali Barakat. Seorang pemimpin Islam di sana, gerakan Islam yang keluar ke mana-mana. Makanan aku hantar, dia kata. Tuan-tuan sekalian, tengok demonstrasi tu. Bukan macam kita demo dah. Kita demo ni 40 kali setahun pun tak apa. Sana tuan-tuan sekalian siap angkat bawa senjata demo. Syurtah, polis dia tahan kawat pagar tu, bak wire tu tuan-tuan sekalian. Dia rempuh ya. Cantik. Takut tuan sekalian tengok. Kata sudah dah tuan-tuan sekalian. Hara. Sebab Pierre Guimeye anak pada Michael Guimeye. Ingat Michael Guimeye? Tuan-tuan pernah dengar kot. Yang tua lah. Tahun 1982, Michael Guimeye ni pemimpin Kristian Falangist yang terlibat dengan tentera Zionis. Hak serang Shabra Shatila dan Bangladesh Camp. Hak mati 4,000 orang lebih. Inilah Michael Guimeye, dia Pierre Guimeye, Kristian. Negara Arab di Asia Barat ni hak ramai Kristian Lebanon. Populasi dia kalau Beirut tu dalam dekat 30% lebih Kristian tuan sekalian. Muka comel-comel lah Lebanon sebab dia Syam, Palestin, Syria, Lebanon, Jordan. Comel. Arab comel sini tuan-tuan. Ini apa, mata biru ni, mata hijau tuan-tuan. Dah. Dia tengok kita macam kita tengok orang asli lah tuan sekalian. Dah. Comel macam nak patung, macam Cleopatra apa. Tuan-tuan. Ngeri. Pierre Guimeye Kristian. Lepas tu dia kena bunuh konflik Islam dan Kristian. Dah. Dan Islam pecah Sunni dengan Syiah dah tuan sekalian. Last kali Mossad. Nampak tak tuan sekalian? Kalau kemarin tu saya duduk hidup baca kat arah tu juga tuan sekalian. Kat arah tu jugalah. Banyak dah teori konspirasi keluar, tak apa nak beritahu. Yang kita concern, kita ambil berat sebab melibatkan bumi umat Islam, darah umat Islam, dan kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tak. Kita dengar ustaz-ustaz baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Maka kita cakna, kita peduli ummah, kita peduli umat. Dah, ini mesti ada pada Islam. Dah. Kita berdoa Allahumma ansur ikhwana fi Lubnan. Kita baca tuan-tuan. Semalam ada saya usrah tanya, ustaz, mana Kristian mati, mana Islam mati? Mana Syiah, mana Sunni? Tak ada nak jawab tuan-tuan. Tapi populasi dia sebab bercampur. Dah, dekat dermaga tu tak tahu lah mana Kristian, yang mana Islam. Tapi di Beirut ni ramai peratusan tinggi Kristian, termasuk pemimpin ramai Kristian. Kata arti Arab ramai Lebanon. Dia dipanggil Beirut ni kota cinta. Dia dijajah oleh Perancis. Jadi perangai Lebanon ni tuan-tuan sekalian, dia macam Jordan juga, the blue eyes mentality. Kagum dengan barat. Sangat kagum. Sebab tu bentuk bangunan lama ni macam kat Paris. Style apa? Jalan ni kalau bandar banyak tapak gajah. Tahu tapak gajah tu kan, cantik susunan macam bandar Paris. Tapi belum pergi Paris dah. Dah agak juga
PRD cantik, seni bina Beirut cantik tuan sekalian. Dulu ekspatriat yang duduk kerja Saudi mana kalau nak pergi berehat pergi ke Beirut. Pantai dia cantik tuan sekalian. Tempat berzina tuan-tuan, tempat berzina. Dengan perempuan cantik. Jenis mata biru, jenis hidung ni mancung tuan-tuan ni. Hidung mancung, kita lempar kain tuala dia sambut dengan hidung. Kau ada. Jadi termasuk kali sejarah perang 6 hari tu yang Mesir, Syria, Jordan kalah. Malam sebelum perang tu panglima perang bermusyawarah di Alex, di Iskandaria atas kapal. Tuan-tuan baca, perempuan atas kapal dia ambil mana? Daripada Beirut, daripada Lebanon. Bayangkanlah reputasi sebagai tempat pelacuran tuan-tuan sekalian, dengan perempuan cantik. Mana orang duduk kerja oil and gas sebab nak rehat pergi ke Lebanon. Ini tempat perempuan cantik tuan sekalian. Ramai Kristian, ramai jenis. Saya pernah sampai di Syabra Syatila. Tuan-tuan ni tak percaya. Saat saya berjalan tu, habis kita lalu celah lorong sempit, kita kena berhenti sebab dia mau cucuk depan kita tu, nanti kita akan berlaga bahu dengan dia di lorong sempit. Pakai skirt. Lepas tu dia pakai stocking mesti sejuk lah. Seksinya, seksi tuan-tuan. Dan dia ada jargon orang apa panggil madam. Kita madam kalau belajar UAE, madam ni pensyarah perempuan, madam. Sana pun madam ni pelacur tuan sekalian. Peliknya. Itulah Lebanon pernah jawab oleh Perancis tuan-tuan sekalian. Baik. Dulu pun kalau tengok ramai reformis Islam, kalau dibuang tuan-tuan, dibuang ke mana? Ke Lebanon. Dan jangan lupa juga Lebanon juga tempat tokoh-tokoh gerakan Islam yang hebat. Tuan-tuan ingat tak belajar Mazayani apa dia? Apa persaingan Islam tu? Tak usah kita sekolah mendengar Universiti Cawangan. Dr. Fatihah Khan, Lebanon. Dr. Faisal Maulawi, Lebanon. Tuan-tuan sekalian. Dr. Munayah Khan, Lebanon. Muslimat tuan-tuan sekalian. Siapa lagi? Abang Mak dah sebut. Hasan Nasrullah, Lebanon. Tuan-tuan sekalian, cerita ni panjang pula lah. Saya ingat tuan-tuan sekalian. Dan itulah Lebanon tuan-tuan sekalian. Dia demografi dia bercampur. Dan dia sebelah dengan Israel tuan-tuan sekalian. Dan 2006 Israel masuk dan telah membedir dengan kluster bom di belah selatan Lebanon. Yang saya terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan. Cuma bila sampai dia tak boleh masuk selatan sebab apa? Kluster bom. Dia besar ni tuan-tuan, kluster bom ni. Dia jatuh saja tuan-tuan, dia akan percik serpih. Jadi budak-budak dengan dia warna macam-macam, warna oranye ada, warna merah ada, pegang, dia meletup, hancur tubuh, melambung. Sebab tu tentera PBB masuk pada Disember 2006 untuk buat pembersihan kluster bom di selatan Lebanon. Tuan-tuan sekalian. Ni Lebanon. Jadi geopolitiknya dia ada kaitan dengan Israel lah. Konflik 1982, 2006, 2020 tuan sekalian. Namun seminggu dulu tuan-tuan dapat baca lagi lah, banyak analisis yang dibuat. Baik, jadi nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, Nabi suruh Sayyidina Ali kejar rombongan haji. Dan bulan Zulhijjah tahun 9 Hijrah, musim haji, serak suara Sayyidina Ali, serak suara Sayyidina Abu Bakar baca pertama perutusan Nabi. Yang kedua, baca apa tuan-tuan? Baca ayat Quran surah At-Taubah. Apakah perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan sekalian, yang pertama, orang kafir yang masih ada di Mekah diberi tempoh 4 bulan. Lepas 4 bulan sila keluar daripada Mekah. 4 bulan ni tuan-tuan, masa yang munasabah. 4 bulan. Tuan-tuan pada dalam Islam pun tempoh masa 4 bulan. Perasan tak? Banyak. Contoh apa yang kita ambil? Polisi ketenteraan dia buat di zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Mana-mana tentera, trup yang keluar pergi perang, jaga sempadan, berjihad, lepas 4 bulan balik semula ke pengkalan. Ada 3 pengkalan tentera zaman Sayyidina Umar, ingat? Basrah, Kufah, Dimash. Pasal apa 4 bulan? Sayyidina Umar pernah buat brainstorming. Kalau kita sumbang saran lah, minta pandangan seorang-seorang semua, isteri-isteri, jangan tanya untuk lelaki. Yang tanya lelaki, tanya isteri. Lama mana perempuan yang boleh tahan ditinggal oleh suami? Ada sebulan, ya, ada 3 bulan, ada 40 yang paling ramai 4 bulan. 4 bulan paling ramai, majoriti 4 bulan. Lepas 4 bulan tak boleh dah. Orang perempuan kena tidur dengan suami dia. Keperluan biologi. Tuan-tuan faham kan? 4 bulan perempuan tak boleh tak tahan datang sekalian dia. Dia kena tidur dengan suami dia. Tuan-tuan sekalian, kita lelaki lama mana tak tahan, wallahu a'lam. Saya biasa tengok Zulhijjah, saya dulu banyak pergi luar negara, korban Afrika sana, Chad, Nigeria, Sudan, No Man's Land, tuan-tuan sekalian, pergi korban. Masuk yang kedua, lepas anak buah tu, Ustaz, tak tahan Ustaz.
Nampak negro, nampak putih dah. Balik. Nampak negro putih dah bang, kena balik. Tak tahan. Tuan-tuan sekalian. Kita lelaki sekejap je. Jadi tuan-tuan sekalian, apa lagi contoh? Anak kita akad nikah. Kan tuan-tuan nak akad nikah pun boleh. Tak? Akad nikah. Lepas akad nikah, lafaz taklid pula. Saya sekian-sekian dengan ini, jika sekiranya 4 bulan meninggalkan isteri tanpa nakal zahir batin, maka terjatuhlah talak pertama. 4 bulan juga. Nampak? Sahabat-sahabat tabligh buat usaha dia kan. Keluar seumur hidup. Nisab dia berapa? Kalau 4 bulan untuk seumur hidup. 4 bulan. Pergi IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Dah. Banyak sampai 4 bulan. Baik. Jadi ceritanya tuan-tuan, menarik. Lepas 4 bulan, sila keluar daripada Mekah. Kalau tak beriman. Dan musim haji tahun depan, maksudnya tahun 10 Hijrah. Tuan-tuan sekalian. Cuma tak disebutlah 10, tak disebut mentionlah 10 Hijrah. Sebab takwim tak ada zaman Rasulullah. Takwim kalender Hijri belum ada zaman Rasulullah. Bila tuan-tuan? Zaman Abul Futuhat, zaman Sayyidina Umar baru ada takwim kalender Hijri. Tahun depan orang kafir tak dibenarkan datang buat haji, tak dibenarkan dengan manasik jahiliah. Yang kedua, diiklankan Rasulullah akan ke Mekah pada tahun hadapan. Tuan-tuan sekalian, maka pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk keluar daripada Madinah. Tarikh tepatnya tuan-tuan dari kitab sebut 25 hari bulan Zulkaidah. 25 hari bulan Zulkaidah. Nabi keluar daripada Madinah, sahabat-sahabat ikut sama Rasulullah rombongan, dan begitu tempat-tempat lain yang telah meluk agama Islam, pakat-pakat keluar pergi ke Mekah dan himpunan di Arafah. Siapa pernah pergi Mekah buat haji depan Arafah tak? Kita berhimpun, nampak putih ni. Cuma tahun ni saya tengok dengan penuh kerinduan. Allah, sikitnya orang tak? Bayangkanlah. Syahdu tuan-tuan sekalian tengok. Orang tawaf tengok dengan payung, relax. Macam ni kan. Ada penjarakan fizikal tuan-tuan sekalian. Musim wabak, pandemik ni tuan-tuan sekalian. Jadi, Arafah, berhimpun. Haji ni sangat penting dalam sirah Nabawi. Catatannya, sebab tu digelar sebagai Haji Wida, Haji Perpisahan, Haji Terakhir. Di mana himpunan seramai 18,000 umat Islam berhimpun, dan ada satu catatan lain 130,000 umat Islam yang berhimpun. Maka ulama sirah buat satu perbandingan. Saya komparatifnya tuan sekalian macam mana? Dakwah Nabi dengan tanpa penggalan kuasa, dakwah Nabi dengan ada penggalan kuasa. Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah tuan-tuan sekalian 13 tahun Nabi berdakwah. Yang memimpin Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham. Ramai mana beriman? 300 orang lebih ya. 13 tahun. Tetapi sahabat sekalian tengok Nabi kita hijrah ke Madinah. Ada jentera kerajaan, Nabi ketua kerajaan, termasuk Saifah Madinah. Tuan-tuan, kita draft Perlembagaan 1956. Malaya, Sir Lord Riggs, Sir William Michael, Sir Awuddin Hakim, Abdul Malik Pakistan 1956. Baru. Magna Carta Perancis tahun berapa? Lepas revolusi Perancis. Islam, bayangkanlah. 1400 tahun lebih ni tuan-tuan. Tengok. 1442 tuan-tuan. Bayangkanlah tuan-tuan sekalian. Ada dah perlembagaan Saifah Madinah. Nabi ketua negara. Dakwah berjalan. Nabi susun. Kafilah dakwah, rombongan dakwah. Akhir pada Zulhijjah tahun 10 Hijrah 130,000. Itu catatan rekod orang ke Mekah. Kalau tak pergi Mekah khusus syar'i, bukan semua tuan-tuan. Tak? Bukan semua. Jadi dakwah ni perlu kepada pengkalan kuasa tuan-tuan. Skeptikal macam mana dengan politik sekalipun, jangan tak nak ambil tahu pasal politik. Kadang-kadang kita benci politik sebab tengok orang politik. Tak? Apa makan mahal-mahal. Tak kata tuan-tuan saya pun marah. Tak? Orang duk ikat perut makan mahal-mahal, makan sedap-sedap. Tak sakit hati? Tuan-tuan sakit hati, saya pun sakit hati. Ya, saya ni tuan-tuan, kita kerja job scope saya KBSM tau, kenduri bersalin sakit mati. Kalau musim PKP tuan-tuan ni tahan lagi lah. Ada slip bank, ada apa, kad bank dah. Slip bank, ada kad bank, nak ambil duit cocoh pitih kata Kelantan Terengganu. Nuh kampung-kampung macam mana? Pulau Perhentian bawah saya juga. Tuan-tuan pun ustaz, mari ustaz, berah mutuh, berah habis, orang tu susah. Pergi naik bot tuan sekalian, berah. Siapa kat Jati kata Tok Ngulu cari 50 orang asnah, nak beri asnah 50 orang. Tok Ngulu kata ustaz, lo ni asnah belaka. Faham tak? Semua asnah bang. Ni tak ada al-fulush fi dunia ni.
Tak ada kerja. Pelancong tak ada PKP tuan-tuan. Resort tutup tuan-tuan. Itu hak pula penting. Pula hulu besuk pula tu. Kerja apa bang? Belah-belah hulu ramai. Kerja NGO. Noreh getah orang. Hak tak boleh ke? Tak ada bang. Kena hantar beras. Hantarlah 10 kilo tuan-tuan. 10 kilo boleh makan lah. 3 minggu sebulan satu keluarga. Tuan-tuan, orang pula lagi mudah. Orang pula dia untuk maklumat tuan, tepi jeti masjid Ar-Rahman tu, malam-malam pun dapat ikan kerapu bang. Ikan kerapu kita pakai sardin je. Dia pun ikan kerapu sotong bang. Candak tepi pintu kan. Cuba perlu beras. Asasi tuan, asas. Jadi nak beritahu tuan sekalian, ni jangan sampai tuan-tuan benci politik dan tolak politik. Sebab apa? Tengok kelakuan orang politik. Jangan. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunyabih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Nampak? Jadi tuan-tuan, Haji Widak digelar Haji Ar-Rasul. Mengapa digelar sebagai Haji Ar-Rasul, tuan-tuan sekalian? Mengapa? Inilah haji yang pertama, yang terakhir dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan arti kata Nabi bukan sama-sama pergi Mekah. Bukan. Kita silap faham di akhir zaman. Orang yang ada duit, ada pendapatan, ulang ke Mekah, buat umrah, haji sunnah. Nabi sekali saja, tuan-tuan sekalian. Sepatut lebihan pendapatan kamu, kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqh Aulawiyat, guna untuk bantu umat Islam yang susah, bantu jalan dakwah, bantu fi sabilillah, tuan-tuan sekalian. Saya setuju sahabat-sahabat, saya setuju sangat tuan-tuan sekalian. Hari ni ramai umat Islam yang susah, ramai tuan-tuan sekalian. Dah kesan hak PKP, hak tempat kita sama, tempat lain pun sama tuan-tuan sekalian. Dah cerita pasal 2 bulan, tak tahulah tuan-tuan, dengan pandemiknya tuan-tuan sekalian, dengan COVID-19 tak habis lagi berlaku pula macam ni tuan-tuan sekalian. Saya pun nak terbayang macam mana pengalaman kita program-program dakwah di Afrika, pengalaman kita tengok ni Kok Bazar Muslim Rohiyah tuan sekalian. Allahu Rabbi, 2 juta ni tuan-tuan. Siapa pikat depan nak uji najis pun tak nak pandai, baulah tuan sekalian. Dah kalau di Kok Bazar, kem Kutub Palong, Tang Khali, kem Bahu Pali tuan sekalian, apa mereka makan? Hak beras kita beri tu, beras tu dia nanak nasi, lepas tu dia air garam tu, dia pakai air garam bang. Kita pernah dengar zaman Jepun 1941 hingga 1945, 3 tahun 8 bulan 22 hari, 6 Ogos ulang tahun Nagasaki Hiroshima kena bom. Beirut kena 1/4 daripada sebagaimana Nagasaki Hiroshima kena bom tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi, dahsyat, susah. Dah apabila kurang gizi, kurang vitamin, tuan-tuan, zat, penyakit tuan sekalian. Tengok budak-budak, ya Allah kan, dalam camp tu tengok budak-budak najis ni bercelerik ni dekat celapara tuan sekalian. Nak makan pun payah. Dan tuan-tuan nak arah apa apabila mereka tak ada pendidikan. NGO macam Muslim Camp Malaysia ada buat banyak sekolah tahfiz sementara tu. Nilai ada 10,000. Betul kau 10,000. Ya. Bangladesh kerajaan tak benarkan buat bina bangunan kekal di Kok Bazar. Maka buat sekolah sementara bang, pakai tiang buluh atas tu pakai canvas plastik tu, bawah ni kita simen. Keluasan dia masjid kita ni dalam saja 2 kali ganda hingga 3 kali ganda, muat 150 orang belajar. Itu buat syih pula dalam sekalian ni. Guru bayar murah, ajar Quran, walaupun duk hafal Quran, ajar fardu ain tuan sekalian, 10,000 nilai. Sama dengan kita sekali umrah. Sama dengan nilai kita sekali umrah tuan-tuan, boleh buat satu sekolah di Medan, kem pelarian. Masjid pun 10,000 tuan sekalian. Bayangkan, dia paling minimum dia 2 tahun, walaupun buluh 2 tahun bang boleh guna. Pahala tu mengalir. Kita sekali umrah 8-9 hari bang. Tengok, nak buat ibadah pun kita kena cerdik. Bahkan saya disebut di pesan juga tuan-tuan sekalian, minta maaf tuan-tuan saya sebut sikit. Kita sekarang kesan daripada COVID-19 ni, banyak masjid surah ni tak berapa nak hidup tuan-tuan. Kelas-kelas pengajian pun tak ramai, orang mari solat berjemaah pun tak ramai. Saya dok bimbang tuan-tuan, masyarakat jadi apa, jadi seronok dengan rumah.
Malam-malam duduk kat rumah depan TV je, bukan duduk baca Quran. Ibu-ibu pukul 7 ke 8 malam depan TV 3 tengok drama Suamiku Playboy, tengok drama Cinta Masa Manis. Hak paling top itu bang tahu, 7 juta penonton kata pengarah besar Media Prima. Drama apa bang? Halal ke hatimu kucuri. Kita lelaki pula dia lekat tengok 8 malam nak makan nasi, 8 malam lepas makan kalau isap-isap nak menyanyi tuan-tuan tengok Facebook, Instagram TikTok lah tuan-tuan. Mari ke masjid. Ni prime time kita orang Islam. Mari tuan-tuan, mari. Paling kurang sibuk macam mana maghrib isyak, mari ke masjid Proton ni tuan-tuan sekalian, dapatkan ilmu daripada para asatizah. Duduk sekejap. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji', sehingga dia kembali, kita balik ke rumah masing-masing. Tuan-tuan muslimi dan muslimat, tuan-tuan tengok kesan. Ada orang hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, tapi banyak benda tak tahu, tak terkhilaf. Bahasa apa tak boleh potong kuku ustaz? Bahasa apa tak boleh kerat rambut? Dah abang ambil korban kan? Oh tak boleh ke? 1 Zulhijjah sampailah 9 dia buat. Oh saya hidup selama ni tak tahu lagi ustaz. Nampak tak? Itu kita penting mengaji, penting belajar dah. Pasal apa takbir dah tak raya lagi? Kan 9 Zulhijjah. Dah tak mengaji. Tuan tengok nak ubah masyarakat, kita ubah dengan ilmu. 9 Zulhijjah galakkan puasa tuan sekalian. Paling besar setahun dosa diampunkan. Tapi kalau belah kampung saya mula kita sembelih 2 ekor lembu akikah, jamu buat terjamak. Sebab apa? Nak ubah ni masyarakat dengan ilmu tuan-tuan. Penting puasa hari wukuf, hari Arafah ni, bahkan hari Tarwiyah puasa tuan sekalian. Sebab kan kampung Kelantan Terengganu 9 Zulhijjah orang kampung panggil hari apa bang? Hari waktu tupak. Hari waktu tupak makan 10 Muharram yang Nabi suruh puasa. Kalau kita di kampung apa 10 Muharram tuan-tuan? Tahu? Selangor tak ya? Hari buat surah. Makan berapa surah? Puasa tuan-tuan sekalian. Maka kita nak ubah semua ni, kena ubah dengan ilmu. Sebab tu Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, apabila menggagaskan rukun bai'ah, yang pertama bukan al-jihad. Rukun bai'ah yang pertama bukan tadhiyah. Yang pertama apa dia? Al-fahmu. Faham. Reti. Makna ilmu ni penting tuan-tuan sekalian. Tadi cerita pasal Haji Ar-Rasul. Digelar juga Haji Islam. Mengapa digelar Haji Islam? Ada haji kafir, haji fasik, haji fajir, haji munafik? Tidak. Digelar haji Islam sebab apa? Allah turun ayat Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ya Allah gambar Islam lengkap, Islam telah sempurna, Islam nikmat paling besar pada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat tersebut kepada seluruh khalayak yang hadir, dan berlaku mukjizat. Sahabat-sahabat dapat dengar. Kita tak pakai mic ni, luar pada dinding cermin tak dengar dah. Tapi Rasulullah cakap, baca dapat dengar, ni mukjizat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka digelar haji Islam, haji Ar-Rasul, haji Wida, haji perpisahan. Tuan-tuan, ingatan yang saya ingat kena sambung beritahu ialah, marilah di masjid, walaupun kita PKPP ni, musim pandemik, cari tak apa tuan-tuan, mari bawa sejadah, pakai ni face mask tuan-tuan sekalian. Dah, masjid sediakan hand sanitizer, dan kereta pun ada hand sanitizer. Mari. Kita tak tahulah tuan-tuan sampai bila kita dapat hidup lagi. Tengok yang Lubnan, siapa sangka tuan-tuan, sekali beratus-ratus mati, beribu cedera tuan-tuan. Ya, kalau mikir balik, kalau Allah ambil nyawa kita, terkejut macam mana. Ya, orang yang buat kebatian, tengok kalau 2 hari lepas, macam siapa dia nama, Binti Damsah, hak muslimat meninggal tu, orang terkenal dengan baik, terlibat dengan dakwah. Dah, orang baik-baik kalau mati tuan-tuan sekalian, orang kenang tentang kehidupan dia yang baik, kerja dakwah yang dibuat tuan-tuan sekalian. Marilah ke masjid, marilah ke surau, solat berjemaah tuan-tuan sekalian, dapat menuntut ilmu tuan-tuan sekalian.
Mari. Sebab umur kita sangat singkat. Umur kita sangat singkat, tuan-tuan sekalian. Jadi baik, hari Nabi dah baca ayat tadi, ada sahabat menangis. Siapa menangis? Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Ada riwayat kata Sayyidina Umar yang tanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Cerita pada kami. Semoga kita boleh berkongsi tangisan." Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Jika Islam telah lengkap, Islam telah sempurna, maka orang yang buat risalah daripada kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu tak lama lagi bersama kita." Kena sambung tuan-tuan, ada cukup waktu dah. Terima kasih semua, kita sambung di lain waktu insya-Allah. Kau nampak tabung komplek tahfiz anu tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh nyumbang, nak wakaf boleh, nak infak boleh. Dah masuk tingkat ketiga dah, alhamdulillah. Saya rasa kurang daripada sebulan dah kita boleh naikkan atap lah, nak kejar musim tengkujuh. Tak boleh tengok kat page musim ada, page saya pun ada tentang pembinaan komplek tahfiz Anur besuk Terengganu, dan buka Januari ni buka sekolah rendah Islam insya-Allah. Tahfiz masa dah 3 tahun dah insya-Allah. Ada tabung di belakang tengah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila datang sini terus jatuh cinta. Cuba tengok suasana dia kan. Kehijauan cantik, suasana pengajian di sini. Dan boleh tengok ada satu pembangunan yang sedang pesat didirikan. Mereka sedang melakukan proses pembinaan satu kompleks bagi sekolah rendah. Tahfiz memang dah ada beberapa generasi dah. Sistem pondok juga diamalkan di sini. Jadi insya-Allah kita sama-samalah mengambil peluang. Bukan kerana mereka memerlukan kita, tapi kita memerlukan mereka kerana dengan kita menyumbang, kita yang dapat lebih daripada mereka. Mereka mungkin boleh siapkan bangunan, tapi kita dapat apa? Kita boleh siapkan kediaman kita di dalam kubur, insya-Allah tempat yang selesa bila dimasyarkanlah. Amin ya rabbal alamin. Sebab bila kita menyumbang kepada tempat-tempat sebegini, dia menjadi satu wakaf. Jadi alhamdulillah